Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, saya Muhammad Nur Aiman bin Azizan dari kelas 4 STEM Amanah. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang pemilihan bahan binaan di pelbagai zon iklim. Dalam pemilihan bahan binaan, bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi seperti penebat merupakan komponen yang paling penting dalam memastikan kediaman kita bersesuaian dengan iklim semasa. Bergantung juga kepada cuaca bagi sesebuah negara seperti di Malaysia beriklim panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi, arkitek di sini memilih bahan yang mempunyai bersifat penebat di mana mempunyai muatan haba tentu yang tinggi di mana dapat mengurangkan penyerapan haba. Di samping itu dapat menyejukkan kediaman itu atau bangunan itu supaya berada dalam keadaan yang selesa. Seperti rumah tradisional Melayu yang kita tahu bahawa pembinaannya terdiri daripada kayu, buluh yang merupakan bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi di mana ia tidak menyerap haba yang terlalu banyak, dan bahan tersebut adalah semula jadi di mana ia tidak mencermakan sekitaran, tidak memberikan kesan kepada rumah hijau. Jadi, pemilihan bahan itu amatlah penting, dan di samping itu cara pembinaan rumah tersebut juga mempunyai kejuruteraan yang unik di mana penyusunan bahan tersebut, kayu-kayu tersebut menjadi sikit renggang di mana memastikan pengudaraan yang baik. Jadi, rumah tersebut tidaklah terlalu panas. Jelaslah bahawa rumah yang berventilasi baik dapat memastikan peredaran udara yang efisien dan membolehkan sesebuah rumah itu tetap sejuk. Contohnya seperti yang kita dapat lihat di rumah tradisional Melayu adalah di bahagian atas rumah itu terdapat satu cerobong udara di mana memastikan udara panas yang mempunyai ketepatan yang rendah akan naik ke atas dan akan keluar ke atas. Sebab dari sini kita tahu bahawa kita menggunakan konsep perolakan udara di mana udara yang panas mempunyai ketepatan yang rendah dan akan naik ke atas, dan udara yang sejuk yang mempunyai ketepatan yang tinggi yang berada di bawah akan menggantikan udara panas tersebut tadi. Jadi, di sini kita akan nampak berlakunya proses perolakan udara. Malaysia juga tidak ketinggalan dalam penghasilan bahan-bahan terkini dalam pembinaan bangunan hijau. Contohnya seperti bangunan Berlian, Suruhanjaya Tenaga. Bangunan tersebut dibina dengan bumbung konkrit yang bertebat, iaitu penggunaan bumbung yang dilengkapi dengan penebat yang menggunakan papan styrofoam. Styrofoam merupakan bahan yang mempunyai muatan tentu yang tinggi di mana ia dapat mengurangkan penyerapan haba yang terlalu banyak dari persekitaran, dan di samping itu ia juga dapat mengurangkan kenaikan suhu di dalam bangunan tersebut. Jadi bangunan tersebut akan berada dalam keadaan yang sejuk dan tidak terlalu panas apabila suhu yang melampau. Beralih ke kawasan yang sejuk iaitu kawasan Kutub Utara dan Kutub Selatan. Seperti yang kita tahu, kebiasaannya rumah dibina daripada kayu, batu bata, simen. Berbeza daripada kita, mereka menggunakan bongkah ais untuk membina rumah sementara yang bertujuan untuk berburu semasa musim sejuk. Rumah tersebut dikenali sebagai igloo. Igloo merupakan rumah yang didirikan oleh orang Inuit dan orang Eskimo. Sesuai dengan negara mereka, iaitu negara yang beriklim sejuk. Jadi pemilihan bongkah ais merupakan pemilihan yang baik untuk membuat rumah yang sementara. Jadi ais merupakan bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi di mana ia akan menyerap haba yang sedikit, kerana kita sudah tahu sebab kawasan mereka sudah sejuk kan. Jadi muatan haba yang diserap juga adalah dalam kuantiti yang sedikit lah, sebab dekat sana dan tentu dah sejuk. Jadi bongkah tersebut akan disusun dan menjadi satu rumah kecil dan berbentuk kubah. Rumah tersebut akan dibina dalam keadaan yang kedap udara, dan orang di sana akan menyalakan
api ataupun menyalakan suatu lampu yang menghasilkan jumlah haba yang banyak, jadi haba itu akan terperangkap dalam rumah tersebut. Jadi, haba yang terperangkap akan menyebabkan rumah itu berada dalam keadaan yang panas bagi mereka untuk menghangatkan badan mereka. Jadi, walaupun haba yang akan dibebaskan dapat mencairkan ais, tapi apabila mereka sudah selesai, mereka akan buka pintu dan udara yang tadi disebabkan pembinaan kubah tadi tu, ais tidak akan meleleh kerana bila mereka buka pintu ni, udara sejuk itu tempat tadi yang dari bawah akan masuk dari pintu bawah dan akan menggantikan udara panas menyebabkan ais itu akan keras semula. Jadi blok ais yang cukup padat dan mampat dapat mencegah daripada udara panas tadi mengalir keluar daripada iglu sehingga suhu di dalam iglu tersebut perlahan-lahan meningkat. Kesimpulannya, pemilihan bahan dalam pembinaan bangunan juga amatlah penting dalam memastikan rumah itu berada dalam keadaan selesa. Setakat di sini sahaja daripada saya. Sekian daripada saya, Muhammad Nur Aiman bin Azizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. I gave you all of me, now you don't wanna be involved. Oh yeah, yeah. I've only got a face. Oh yeah, yeah.